Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 11 Oktober 2022 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir Suratun Najmi. Ayat yang kita akan bincangkan bermula daripada ayat 31 dan ayat 32. 31 dan 32, Allah SWT nyatakan kekuasaannya, memiliki segala alam ini, dan Allah akan membalas semua amalan-amalan yang dilakukan, yang baiknya dan yang buruknya. Kemudian dinyatakan kepada kita kategori kesalahan ataupun dosa yang dibuat itu. Orang yang menjauhi dosa besar, maka akan diampunkan dosa-dosa kecilnya. Dan Allah Ta'ala mengetahui semua perkara yang berlaku serta luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Itulah ayat yang kita akan bincangkan dalam siri ini, iaitulah 2 ayat. Kita mula dengan membaca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraian. Bagi jamaah yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 1172. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم Huwa a'lamu biman ittaqa. Tengok terjemahan kita. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan Allah jualah yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Diciptakan semuanya itu untuk apa? Liyajziyal ladzina amanu bima amilu, untuk membalas orang-orang yang berbuat jahat menurut apa yang mereka lakukan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang sebaik-baiknya. Jadi Allah Ta'ala kata, yang buat buruk dia balas mengikut satu balasan,
Yang baik Allah Ta'ala balas dengan bil husna, dengan gandaan yang begitu banyak. Dengan gandaan yang begitu banyak. Baik para pelajar sekalian, kita tengok munasabatul ayah. Susunan ayat ini keindahannya macam mana? Lamma zakara ma hum alaihi, dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala sebut apa yang telah berlaku kepada umat, kepada hamba-hamba dia. Allah nyatakan dia tahu siapa yang sesat, siapa yang mendapat petunjuk hidayah, dan Allah Ta'ala akan balas kedua-duanya. Kemudian Allah ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi berdakwah menyampaikan ilmu ini, Allah kata a'rid, tinggalkan mereka. Kenapa? Sebab Nabi ini semangat sangat, bersungguh sangat dia, nak sangat umat dia beriman keseluruhannya. Tapi Allah Ta'ala dah gezet, ada di kalangan mereka yang mendapat hidayah beriman, dan ada di kalangan mereka yang sesat. Na'udzubillahi minad dalal. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada kumpulan yang sesat. Maka mari ayat kita ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan bahawa Allah lah pemilik langit dengan bumi ni. Jangan ada orang rasa dia terlepas daripada azab Allah ataupun terlepas daripada nikmat yang Allah sediakan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ay walillahi wahdahu, bagi Allah Ta'ala yang esa mulku, pemilik jami' semua langit dan bumi dan isi kandungannya. Untuk apa tadi? Liyajziyallahu alladhina asa'u al-amal jazaan bima amilu min kufrin aw isyan. Allah SWT nak balas orang yang buruk amalan dia, sama ada dia kufur atau dia derhaka. Kita ada dua kategori. Satu, buruk amalan dari sudut i'tiqadi, dari sudut pegangan. Ada orang pegangan dia buruk, tapi dia punya akhlak, integriti dia kuat. Ada orang yang imannya ada, tapi rasuah gomo juga. Itu na'udzubillah. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, ay wa liyusiballahu alladzina ahsanul amala. Allah Ta'ala akan balas orang yang baik amalannya. Fa'amanu bihi wa ata'u, orang yang baik amalan itu yang pertama, syarat yang pertama beriman kepada Allah, menjauhi syirik, itu syarat yang pertama baik. Dia kata dia ni orang beriman tapi ada masalah dan integriti, pun baik dari sudut akidah. Dari sudut amalan jangan lain. Maka orang yang beriman dan taat kepada Allah Ta'ala, al-masubatal husna, Allah Ta'ala beri balasan yang baik, iaitulah jannah. Dia akan bagi syurga kepada orang itu. Jadi syurga. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala pemilik alam ini bersedia, berjanji dengan hamba-hambanya dua janji. Orang yang dengar kata yang taat, syurga. Yang tak dengar kata, yang kerah kepala, yang syirik ataupun yang maksiat, ada tempat lain yang disediakan. Itulah yang kita kena sentiasa belajar, ulang kaji, supaya kita tahu di mana jalan, di mana lorong yang nak menyampaikan kepada syurga dan keampunan Allah Azza wa Jalla. Kata di Syekh Al-Biqai rahimahullah, lamma amarahu sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil i'rad, tinggalkan puak kafir itu, jangan peduli dengan dia. Setelah engkau ajak dia, engkau dakwah dia, dia tak mau juga, tinggalkan. Wa a'lamahu, Allah Ta'ala nyata pada ayat ini semua itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, di bawah milik Allah. Kalau Allah Ta'ala nak bagi hidayah, dia beri.
Kalau Tuhan tak nak bagi hidayah, begitulah keadaan mereka. Maka Nabi jangan lebih daripada tugasan yang disampaikan. Tak payah sampai mereka kecewa, stres, orang tak terima. Tak. Mungkin ada perasaan tu, tapi jangan lebih lah, jangan lebih sangat. Tamatlah kita ayat yang pertama, kita pergi pada ayat 32. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish, iaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Siapa dia orang yang baik itu siapa? Tanda pelajar, orang yang baik sifat merekanya yang pertama menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahish, dan perbuatan-perbuatan yang keji. Kenapa Allah Ta'ala kembarkan dua perkara ini? Al-kabair wal fawahish. Apa beza? Beza apa? Semua tu dosa belaka. Dosa dia besar semuanya. Dari sudut kedudukan dosa besar. Cuma Allah bezakan dari sudut anwa', dari sudut kategori. Dari sudut kategori dosa besar dengan fawahish, al-kabair dengan fawahish itu ada sedikit perbezaan. Baik, kita pergi kepada dosa besar. Tengok ayat yang kata alladzina yabta'iduna an kaba'iriz dzunub, orang yang menjauhkan diri daripada dosa-dosa, dosa besar. Wa yabta'iduna anil fawahishi, dan menjauhkan diri juga daripada benda keji, kazina, zina, amal qaumi Lut, liwat, homoseks, ataupun lesbian, main betina sama betina. Itu di antara contoh. Baik, kita pergi kepada huraian ulama. Ukhtulifa, berbezanya pandangan ulama tentang dabit dosa besar. Kalau kata ini dosa besar, apa dia maksud? Apakah ciri-ciri, kriteria dosa besar? Biar kita tahu, oh perbuatan ini besar dosa dia. Dua-dua tu dosa belaka, kecil besar, tapi dosa tingkatan ini berat. Dari sudut balasan dia berat. Seperti yang pertama, ma yatarattabu 'alaiha haddun. Semua dosa perbuatan itu akan dikenakan undang-undang hudud di dunia. Itu dosa besar. Macam mencuri potong tangan, zina, orang muda tu kena sebat, orang tua kena rejam, orang minum arak kena sebat. Itu dia panggil dosa yang kena hudud, maka itu dosa besar. Yang kedua, ciri yang kedua, tu'ida 'alaiha binnar. Siapa yang melakukan dosa itu dijanjikan dengan balasan neraka. Siapa dia buat benda ni, neraka tempat dia. Itu dosa besar. Yang ketiga, al-la'nah. Allah Ta'ala laknat. Perbuatan dilaknat oleh Allah ataupun dilaknat oleh Nabi SAW, maka itu dosa besar. Macam hadis Nabi kita melaknat orang laki-laki yang menyerupai pakaian wanita, wanita pakaian laki-laki, itu laknat. Awil ghadab, ataupun kemurkaan Allah. Siapa dia buat benda ni, ghadiballahu alaihim, Allah Ta'ala murka ke atas mereka, maka perbuatan dosa besar. Jangan buat. Berapa dah kita? 4 dah tu. 4 dah. Yang pertama, kena hudud. Yang kedua, perbuatan itu dijanji dengan neraka. Yang ketiga, dilaknat
kena laknat perbuatan itu. Yang keempat, mendapat kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jadi itu secara ringkasnya kalau kita nak tahu dosa-dosa besar itu. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala telah tulis sebuah buku, tajuk dia Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dalam tu dia senaraikan 76 dosa besar. 76 dosa besar. Alhamdulillah, kitab Kabair saya dah khatam di sini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok huraian syarah kita kepada Kitabul Kabair. Lebih daripada 50 siri kuliah. Mudah-mudahan dia menjadi benteng untuk kita daripada terjebak kepada dosa besar itu. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab dia Az-Zawajir an iqtirafil kabair, sekatan tegahan daripada menghampiri dosa besar. Dalam tu ada 300 lebih 300 senarai dosa besar. Tuan-tuan boleh cari kitab-kitab ini untuk dibaca. Baik. Satu lagi, apa beza di antara al-kabair dengan fawahish? Apa beza? Jawab dia kata al-farqu, dua-dua tu dosa besar belaka, tapi istilah. Dia kata al-fawahish, benda keji, iaitulah benda yang keji pada jiwa. Kita tengok ni nampak jijik perbuatan itu, nampak jijik. Seperti zina, liwat, itu dia panggil fawahish. Benda yang terlibat dengan maruah diri, keturunan, keluarga, itu dia panggil fawahish. Wal kabair, semua dosa besar lain itu nama kabirah. Mencuri, apalagi kena pada orang, zalim orang, tampar orang, itu semua tu dia panggil kabair, dosa besar. Tapi fawahish lebih kepada perhubungan ni, masalah peribadi. Masalah peribadi, maknanya dosa-dosa yang keji orang tengok dia ni, terlibat dengan maruah diri. Ada juga orang lain dia kata kabair iaitulah syirik. Dia kata kabair itu syirik. Fawahish segala maksiat yang lain. Tapi yang masyhurnya tadilah, semua dosa besar itu dosa kabirah. Dosa besar yang terlibat dengan zina, dengan liwat, dengan keluarga, maruah diri itu dia panggil fawahish. Jelas pelajar? InsyaAllah. Jadi allazina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahish, sifat orang yang baik iaitulah orang yang menjauhkan diri daripada dosa besar, segala kemungkaran, segala maksiat, wal fawahish, dan juga benda yang keji, dia tak dekat, dia jauhkan diri dia. Allahu Akbar. Ayat ini tanda pelajar sama dengan surah Asy-Syura ayat 37, wallazina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahish. Wallazina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahish. Naknya kabair, menjauhkan kabairal ismi, dosa-dosa besar dan benda yang keji. Illal lamam. Tengok dalam ayat ni kata illal lamam, kecuali mereka yang kecuali salah silap yang kecil-kecil yang mereka terlanjur melakukannya, maka itu dimaafkan. Jenuh ulama tafsir mencari apakah al-lamam yang tak masuk dalam fawahish dengan dosa besar tadi, apa dia? Ai illa saghairaz dzunub, dosa-dosa kecil, duna israri alaiha, yang tidak dikekal melakukan dosa kecil itu, maka itu dimaafkan. Dosa orang panggil spontan, itu dimaafkan. Walaysa bimukhrij li sahibiha min jumlatil muhsinin,
dan perbuatan itu tidak mengeluarkan seorang itu dari daerah orang muhsinin. Orang muhsinin tadilah, orang muhsinin orang yang baik, orang yang tidak melakukan perbuatan itu. Wal-ladina ahsanu, sifat muhsin yaitu menjauhkan dosa besar, menjauhi fawahish, benda keji, dan terjebak dengan dosa kecil yang tidak berterusan. Kita ingatlah, kata di ulama tafsir Ibnu Jarir dan lain, dia kata al-muradu bil lamam iaitulah dosa-dosa kecil. Dosa kecil. Satu. Ada yang mengatakan al-muradu bil lamam ma duna haddid dunya, orang yang dosa dia tak kena had, tak kena hukum hudud bawah tu. Falaysa fi haddun fid dunya, dia tidak kena had, hukum perbuatan dia tidak kena had dalam dunia ini. Mungkin dia kena ta'zir, tak lepas juga, tapi bukan hudud, bukan hudud. Ada yang mengatakan al-qublah, tengok wanita. Kita keluar rumah tengok wanita. Sekarang ni tengok wanita tu jadi satu benda biasa. Sebab semua keluar rumah belaka tutup aurat separuh, tak tutup aurat pun banyak lagi. Nak kata apa? Jadi bila kita tertengok, itu dia panggil lamam. Kalau tidak, ramailah orang-orang yang baik-baik di kalangan kita tidak jadi muhsin sebab keluar rumah tengok wanita. Satu. Ataupun tersentuh, tak sengaja lah sentuh wanita. Tapi kalau sengaja pergi duduk peluk orang lah, itu dosa besar. Ini yang dikira tersalah. Maka Ibnu Rajab, tanda ni pelajar, Ibnu Rajab Al-Hambali, dia buat kepada kita kesimpulan. Dia kata fi tafsiril lamam qaulani lis-salaf. Tafsir dosa lamam tu dua pandangan ulama salaf. Yang pertama, dia kata muqaddimatul fawahish, permulaan nak pergi kepada zina, seperti sentuh-sentuh, mungkin dia cium wanita perempuan itu satu. Yang pentingnya dia tidak kena had, tak kena hudud. Yang kedua, annahu al-ilman bi syai', mungkin orang ni pernah terjebak dengan dosa besar sekali saja dalam hidup dia, summa yatub, dia dah taubat. Makna orang yang jauhi daripada dosa besar, daripada benda keji, tapi pernah dalam rekod hidup dia ni, dia pernah terjebak dengan dosa besar sekali, tapi dia sudah taubat. Itu dia panggil lamam. Maknanya orang panggil parut lama. Jangan di apa ni, luka kembali, jangan. Itu dia panggil yang kedua. Dia kata ada berapa tadi? Dua pandangan ulama salaf. Wallahu alam. Adapun hadis, tengok hadis ni. Hadis yang menyebut tentang perkara ini iaitu Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas kata, ma ra'aitu syai'an asbaha bil lamam, aku tak nampak satu dosa yang lebih dekat untuk kita tafsirkan dengan al-lamam illa al-lamam ini, kecuali hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, innallaha kataba ala bani adam hazzahu minaz zina. Allah Ta'ala dah tulis setiap anak Adam ni ada bahagian dia dalam bab berzina. Adraka dzalika la mahalata, dia mesti terjebak, tak akan lepas. Na'udzubillahi, kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada dosa-dosa yang berat ini. Yang pertama, zinal ain an-nazar, zina mata, tengok benda maksiat. Wa zinal lisan al-mantiq, zina lidah, cakap benda tak baik, dia panggil zina lidah. Wan nafsu tamanna wa tashtahi, nafsu pula duk mikir nak kepada benda yang orang panggil enjoy ni,
wal farju yusaddiqu dzalika kullahu wa yukazzibuh. Faraj yang menetapkan dia ni terjebak dengan fawahish ke tidak, faraj yang menentukan. Kalau setakat dia tengok saja, setakat dia cakap dia, itu dia panggil terjebak dengan lamam, dosa-dosa kecil yang dia boleh hapus dengan kita berwudu, kita berjalan ke masjid, kita zikir subhanallah lepas solat contohnya, itu dia panggil al-lamam. Tapi kalau dia terjebak dengan faraj, maka itu sudah dikira kabair wal fawahish. Hadis ini jelas. Rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Mari kita terus kepada ayat, kalau tidak tak bergerak. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas keampunannya. Jadi lamma akhraja ta'ala al-musi'a inil maghfirah, setelah Allah Ta'ala keluarkan orang yang jahat, orang yang lama, orang yang kabair wal fawahish tadi daripada keampunan Allah Azza wa Jalla, bayyana anna zalika laysa li dhiqin fiha. Allah Ta'ala nyatakan bukanlah satu benda yang sempit, kerana di sana ada keluasan. Wasi'ul maghfirah, Allah Ta'ala ni luas keampunan dia. Kamu boleh minta dengan Allah kemaafan, kamu boleh bertaubat kepada Allah, kamu berjanji dengan Allah tak mau ulang balik, Allah Ta'ala akan buka balik pintu-pintu taubat, pintu keampunan kepada kamu. Jadi inna rabbaka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kamu ni Muhammad, wasi'ul maghfirati li zunubi ibadihi. Allah Ta'ala luas dia punya keampunan kepada hamba-hamba, dosa-dosa hamba dia. Fayasturuha alaihim, Allah Ta'ala sembunyikan dosa. Wa yatajawazu an muakhazatihim, Allah ada kalanya Allah Ta'ala maafkan apa yang dosa-dosa mereka. Sebab apa? Sebab mereka terjebak dengan dosa, tapi dia timbus ataupun dia tampal ataupun dia bersihkan dengan amalan-amalan yang baik. Contohnya dalam ayat surah An-Nisa ayat 31, Allah kata apa? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kamu menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar yang Allah Ta'ala larang kamu, Allah Ta'ala akan beri keampunan kepada, takfir, mengkafarah, menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu yang lain. Satu. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, Allah masukkan kamu ke dalam tempat masuk yang mulia, iaitu syurga. An-Nisa 31. Hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Nabi kita bersabda, as-salawatul khamsu, semaya 5 waktu kita ni, wal jum'atu ilal jum'ati, Jumaat ni hingga Jumaat depan, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ni dengan Ramadan yang akan datang, mukaffiratun ma bainahunna, menjadi penghapus dosa di antara dua jarak itu, iza jitanabal kaba'ira, apabila dia menjauhkan diri daripada dosa besar. Syaratnya dosa besar jangan buat. Kalau setakat al-lamam, itu dihapuskan. Hadzal hadis rawahu Muslim. Jadi hadis ini, ayat-ayat ini juga menunjukkan bahawa isyarat kepada annas saghaira tughfar, dosa-dosa kecil itu diampunkan. Dosa besar perlu kepada taubat. Ingat dosa kecil diampunkan dengan kita perkara tadi, Ramadan, Jumaat, berjalan ke masjid. Tapi dosa besar yahtaju ila at-taubah. Tengok ayat seterusnya. Huwa a'lamu bikum iz ansha'akum minal ard. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas keampunannya. Allah lebih mengetahui akan keadaan kamu semenjak ia menjadikan kamu berasal dari tanah. Kita ni asal tu nenek dan bagi tanah. Wa iz antum ajinnatum fi butuni ummahatikum, dan semasa kamu berupa anak yang sedang melalui berbagai-bagai peringkat kejadian dalam perut ibu kamu, fala tuzakku anfusakum, la tuzakku anfusakum,
huwa a'lamu bimanittaqa, dan janganlah kamu memuji-muji diri kamu bahawa kamu suci bersih dari dosa. Allah lah sahaja yang lebih mengetahui akan orang yang bertakwa. Tengok dalam ayat ini Tuhan kata apa? Takri ayat ini nak menetapkan ayat yang lepas, ayat 30, huwa a'lamu biman dhalla. Allah Ta'ala tahu siapa yang sesat. Kana al-amilu minal kufar yaqul, orang-orang kafir dia kata apa? Kita buat dosa tengah malam, mana orang tahu? Rumah tak ada orang, mana orang tahu? Maka Allah Ta'ala takkid ini, a'lamu. Tuhan kata aku tahu semenjak mu jadi lagi. Kamu dalam perut emak-mu aku tahu dah, mu laki-laki ke perempuan. Kamu ni orang baik ke tidak? Semua di bawah pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Tak usah duduk apa? Tak usah duduk kamu rasa hebat. Allah Ta'ala tak tahu, jangan. Jadi inilah dia. Baik, akhir ayat ini Tuhan kata fala tuzakku anfusakum. Lesh, jangan kamu puji diri kamu sendiri. Kenapa? Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah Ta'ala tahu siapa dia bertakwa. Kamu tak puji pun tak apa, Tuhan tahu. Munasabatul ayat ini, ayat fala tuzakku ni, telah menjadi satu adat kebiasaan manusia ni. Bila dia tak buat dosa, dia selamat daripada dosa dan benda mungkar, dia akan bangga dengan kawan-kawan dia. Oh, aku bersih, master clean kau akan panggil. Bersih, dia tu dosa ni. Jadi Allah Ta'ala mu jangan duk puji diri kamu. Mungkin Allah Ta'ala dah jaga kamu daripada dosa besar, tak jebak dengan zina, tapi mulut kamu dalam masjid boleh mengumpat orang. Jangan duk puji diri. Allah kata jangan, la tashhadu li anfusikum bil bara'ati minaz zunub. Munya yang kata aku tak ada dosa. Tak ada dosa aku. Aku orang hebat. Aku ni bertaraf al-arif billah, bertaraf wali kutub, wali naubah contohnya. Ataupun aku ni orang banyak amalan. Tengok je, solat aku ada, haji pergi, umrah dua kali setahun contoh. Ini semua ni dia panggil tazkiyatun nafsi, yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Dalam hadis, satu hadis, tanda hadis ini penting ni. Wa an Muhammad bin Amr bin Atha, Muhammad bin Amr bin Atha, qala samaitu binati Barrah. Aku namakan anak perempuan aku ni Barrah. Apa makna Barrah? Budak perempuan yang baik, yang berkhidmat kepada ibu bapa. Itu mana Barrah. Budak yang bersih, yang juh, kata orang Kelantan. Dia nama anak dia tu juh, baik, Barrah, tak pernah deraka pada ibu bapa contohnya. Faqalat li Zainatu bintu Abi Salamah, anak tiri Nabi nama Zainab, dia beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab kata kepada Muhammad bin Amr, dia kata apa? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an hadzal isim. Muhammad, Nabi larang nama macam ni. Wa summitu Barrah. Pernah dia sendiri Zainab tu nama dia Barrah. Ini pengalaman dia. Mana Barrah ni budak baik, budak juh, kata orang Kelantan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzakku anfusakum, mu jangan puji diri awak. Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum, Allah Ta'ala tahu siapa orang yang baik di kalangan kamu. Faqalu, sahabat tanya, bima nusammiha, kami nak nama apa anak ni daripada Barrah yang tak baik tu? Qala sammuha Zainab, namakan dia Zainab. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Muslim. Makna kalau nama yang menunjukkan kepada tazkiyah, nama yang menunjukkan kepada tazkiyah, pujian kepada orang tu, jangan buat. Kita ni kat macam-macam pun letak nama anak Khairul Bariyah, sebaik-baik manusia, anak dia Khairul Bariyah. Khairul Rijal, sebaik-baik laki-laki. Khairuddin, kalau Khairuddin ramah, sebaik-baik agama.
khairun nisa, sebaik wanita. Itu dipanggil nama tazkiyah. Tak boleh ke? Kita kata tidak kata tak boleh total terus, tapi dipanggil tidak elok. Sebab nama itu menunjukkan kepada tazkiyah. Itulah, ini adalah hadis Zainab jelas kepada kita dalam masalah ini. Kemudian Nabi juga larang daripada memuji orang depan-depan. Jangan puji orang depan, tak boleh. Satu hadis, wa an Abi Bakrah As-Saqafi, Abu Bakrah nama dia Nufai ibn al-Haris radhiyallahu anhu, As-Saqafi ni orang Taif. Dia kata asna rajulun ala rajulin 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki ni dia puji kawan dia depan Nabi. Orang ni baik gini-gini. Faqala wailak, Nabi kita marah. Hei, apa kamu ni? Qata'ta 'unuqa sahibika, kamu telah potong tengkuk saudara kamu itu. Nabi kita ulang miraran beberapa kali, kamu dah potong tengkuk saudara kamu. Summa qal, kemudian Nabi kita bersabda, man kana minkum madihan akhahu lah mahalata, kalau kamu tak mesti kena puji saudara kamu ini, kamu kata ahsabu fulanan wallahu hasibu. Mana aku sangka ini apa yang saya sangka, dia ni orang baik gini-gini, tapi Allah Taala lah yang menghisapkan dia. Jadi kita dikata ahsibu fulanan, aku sangka yang aku nampak yang zahir pada sayanya dia ni baik. Wallahu hasibuhu, Allah Taala ya yang menghitungnya dia, mengira dia, sebab Allah Taala tahu segala perkara. Wala uzakki 'ala Allahi ahada, aku tidak puji mana-mana orang depan Allah Azza wa Jalla. Ahsibuhu kaza wa kaza, yang aku sangkanya begini-begini, kita boleh detailkan. In kana ya'lamu zalika minhu, kalau kita tahu dia baik, kita boleh sebut kebaikan dia. Tapi kita kata wala uzakki 'ala Allahi ahada, aku tak puji orang ini lebih daripada setakat mana yang aku tahu. Yang pentingnya Allah Ta'ala yang ambil kira. Itu penting untuk kita belajar. Kalau orang puji, kita nak puji orang, kalau terpaksa kena puji. Tapi kalau tak perlu puji, tak usah puji. Sebab Nabi larang, qata'ta 'unuqa sahibika, kamu telah potong tengkuk saudara kamu. Mana kalau kita puji orang ni, kita potong tengkuk saudara. Bahaya betul ni tengkuk orang ni. Sebab tu ada orang ni, Nabi kata ambil pasir, tabur atas muka orang yang puji kita. Kita dah orang puji kita, nak makan apa? Silakan, saya bayar. Habis dia punya dah. Berasak dia puji. Sebab tahu kita nak belanja dia. La haula wala quwata illa billah. Ada lagi lah kata-kata lain. Contohnya kalau orang puji kita tak suruh apa dia puji. Kita kata kita minta ampun Allah Ta'ala dengan kata-kata mereka, sebab kita lebih tahu apa yang ada dalam diri kita. Kita pujilah. Kita apa ni? Bila dipuji oleh orang. Allahumma ij'alni khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidhni mimma la ya'lamun. Ya Allah, jadikanlah aku ni lebih baik daripada apa yang mereka sangka, dan jangan ambil tindakan atas aku di atas apa yang dosa yang mereka tak tahu. Ada dalam kitab perisai, dalam kitab perisai Muslim rasa ada. Coba tengok dalam bab pujian. Kalau orang puji kita nak jawab apa? Kalau kita terpaksa puji orang, apa yang kita nak kata? Ahsibu 'ala Allah wala uzakki 'ala Allahi ahada. Hadis ini rawahu al-Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Tamatlah kita alhamdulillah dua ayat yang kita bincang, tapi agak panjang. Ringkas dah tu, tapi panjang juga ringkas pun. Baik, sekarang kita berpindah kepada mencari 5 faedah. 5 faedah yang kita nak baca. Tanda pelajar yang pertama, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Ta'ala lah, bagi Allah Ta'ala lah langit dengan bumi ni hak dia belaka. Yakni Allah Ta'ala malikun, pemilik kepada dua makhluk yang besar dan seluruh isi kandungan dia, hak Tuhan belaka. Allah Ta'ala boleh buat apa saja yang dia nak. Jadi ulama tadabbur kata apa? Hasil daripada ayat ini ada dua faidataini azimataini, dua faedah yang besar yang kita boleh ambil daripada ayat ni. Ayat 31 surah An-Najm ini. Tanda yang pertama,
ar-ridha bi qada'illahi azza wa jalla. Kita kena reda dengan ketetapan Allah azza wa jalla, li'annaka mulk. Kita ni milik Allah. Nak lari tak boleh. Nak lari tak boleh. Sebagaimana Allah Ta'ala dah tetapkan hujan turun masa ni, matahari naik boleh ni, turun di sini, musim panas, musim sejuk. Semalam 10 hari bulan 10 2022, Perdana Menteri istihar, Parlimen dibubarkan. Kita terpaksa kita terima takdir Allah Ta'ala. Setengah orang kata tak boleh ni musim banjir lah, macam-macam. Kita kata sudah diistiharkan, istiharlah. Kalau belum istihar, kita boleh usahakan supaya tidak. Tapi dah istihar, kita kena terima. Itu dipanggil, kita belajar ayat ini menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi orang tak terima takdir, mengamuk, nak cepat, nak apa, sebab apa, macam-macam sebab yang kita boleh tengok. Jadi kita kena terima takdir, redha bi qada'illahi Azza wa Jalla. Kita redha dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala buat macam ni, tak payah lari dah. Kalau belum terjadi, kita tak boleh kata Tuhan takdir, mana awak tahu. Kita kena usaha dulu buat yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, al-faidatu tsani ar-ridha bi syar'ihi. Ingat ni, ini nampak. Hanya tadi semua nampak. Kita kena redha dengan syariat perundangan yang Allah tetapkan kepada kita. Aku tak mahu hukum hudud. Kalau awak tak mahu hukum hudud itu ada dalam Quran. As-sariqu was-sariqatu faqta'u, az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Tak mahu pergi cari bumi lain, duduk situ ikut undang-undang dia. Selagi kamu duduk di atas bumi Allah yang Allah Ta'ala telah nyatakan bahawa ini hak dia, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, kamu kena akur, kena taat, kena patuh kepada undang-undang syariat Allah Azza wa Jalla. Habis orang tak beramal dengan undang-undang Allah, itu orang buat jenayah kepada diri sendiri, yang dia bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Baik, faedah yang kedua, al-faidatus tsaniyah, faedah yang kedua daripada ayat yang kita baca ni. Apa dia kata? Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, liyajziyal ladzina amanu liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Allah Ta'ala nak balas orang yang buruk amalan dia, wa yajziyal ladzina ahsanu, orang yang ihsan, muhsin, dibalas dengan baik. Jadi ayat ini para pelajar sekalian, kita kena ingat bahawa adanya dosa, adanya pintu taubat, adanya kesalahan, adanya istighfar. Tidaklah menjadi satu keaiban besar seorang ini pernah terjebak dengan dosa. Setelah dia bertaubat, taubatan nasuha, jangan diungkit lagi benda lama, jangan. Allah dia ni serba dia pakai jubah dah sekarang, dulu cukup. Dia sudah bertaubat, kamu berhentilah. Dan dalam ayat ini Allah Ta'ala buat timbal balas, liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Orang yang buat jahat, aku balas tu je. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Tuhan kata orang yang baik aku balas dengan kebaikan yang berganda. Alhamdulillah. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Jadikan kami di kalangan orang muhsin yang layak untuk menerima al-husna, kebaikan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini panggil, maka dosa dibalas satu, bima amilu saja, ahsanu bil husna. Dengan 2 rakaat kita salat sunat, Allah bagi syurga pada kita. Besarnya syurga. Itu dia panggil husna. Baiklah. Yang ketiga, boleh. Faedah yang ketiga, Allah Ta'ala sebut sini,
wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish. Allah Ta'ala gambarkan, sifatkan orang muhsinin. Orang yang muhsin itu iaitulah orang yang menjauhi dosa besar. Apa dia dosa besar? Anak tak nak ulang balik, tuan-tuan tengok dalam syarah kita ayat tadi. Ulama kata dosa besar itu dosa yang terlibat dengan hudud, dosa pelakunya dilaknat, pelakunya dijauhkan daripada rahmat Allah Azza wa Jalla, pelakunya dimurkai, ghadib Allah, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu ciri-ciri dosa besar. Janji azab itu ciri dosa besar. Maknanya kena hudud. Perbuatan ni janji azab, kena laknat, dan juga kena dimurkai oleh Allah, maka itu dipanggil dosa besar. Jadi orang yang nak jadi orang muhsinin, para jemaah sekalian, marilah kita tinggalkan dosa-dosa besar. Kalau ada sedikit al-lamam, maka itu di antara perkara yang diberi kemaafan, sebab mungkin tak sempat nak lari kita daripada perkara tersebut. Macam tadi lah, macam hadis tadi, setiap orang itu ditulis bahagian daripada zina. Baiklah, kita berhenti setakat itu dulu. Dan kita pun dah huraikan dosa besar itu semua perbuatan jahat. Al-fawahish terlibat dengan zina, liwat, main sama betina, itu dipanggil fawahish. Yang keempat, Allah Ta'ala kata, fala tuzakku anfusakum, jangan puji diri kamu sendiri. Jadi yang kita bimbang hari ni, kita ni buat amalan sedikit, tapi pujian kita tu lebih-lebih, maka kita kata jangan puji diri kamu sendiri. Kemudian pujian itu terbagi pada dua tanda. Yang ni jarang kita bincang. Dia kata tazkiyatul insan, manusia puji diri, bersihkan diri kita tu dengan dua cara. Tazkiyatun nafsi, membersihkan diri dengan dua cara. Yang pertama dengan perbuatan. Tazkiyatu bil fi'li, kita nak bersihkan diri kita dengan perbuatan. Apa dia? Seperti Allah Ta'ala firman, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya bahagialah mereka yang telah membersihkan diri dia dengan perbuatan dia. Apa dia? Dia tinggalkan maksiat, dia banyak taubat, dia berzikir, dia beristighfar, dia baca Quran, dia salat. Itu dipanggil membersihkan diri daripada kotoran maksiat, kotoran najis dengan perbuatan. Ini dipuji. Yang tak bolehnya al-qaw as-sani, puji diri kita dengan perkataan kita. Saya orang baik, saya sedekah banyak, saya solat kuat, semalam saya tahajud, malam besok kita ada perdana. Alah. Jangan kita puji diri sendiri, jangan. Kata orang macam siapa yang nak berak tu, ayam ke apa, angkat ekor sendiri. Lembu, dia angkat ekor, lepas tu dia berak. Alah. Jangan main angkat ekor sendiri. Tak boleh kita puji. Jadi kalau orang puji pun, kita kena larang, jangan puji kuat, nanti aku tabur debu atas muka engkau. Kalau kita terpaksa puji orang, kita kena kata ahsibu kadzalik wallahu hasibu. Aku sangka dia begian, tapi Allah Ta'ala lah yang tahu. Wala nuzakki 'ala Allahi ahada. Kita kena sebut. Jangan puji diri sendiri. Allahu akbar. Maka jadi siapa dia man zakkaha, qad aflaha man zakkaha, ai man amila amalan, siapa dia melakukan amalan untuk membersihkan jiwa, maka itu dipuji. Tapi siapa dia bercakap puji dia sendiri, itu dikeji. Nauzubillah. Jangan angkat ekor sendiri. Dia panggil jangan angkat ekor. Ekor sendiri tak boleh angkat. Macam apa hayawan tadi, dia angkat ekor, dia pun berak. Lah. Kita pun angkat puji. Pada orang tak puji pun kita sendiri puji. Itu dia manusia yang masalah. Saya semua, dia senang nak tengok orang puji ni. Kalau dia bercakap saya belakang, saya macam-macam dia belakang atas dunia. Setengah orang tadi kata kami yang sini, lain sikit. Baiklah. Yang terakhir, Allah kata apa? Huwa a'lamu bikum iz ansha'akum minal ardi. Allah Ta'ala tahu perangai kamu, kedudukan kamu semenjak Allah nak jadi kamu daripada tanah. Kemudian kamu ajinah, janin dalam perut ibu, aku tahu. Maka tak usah puji, tak usah buat benda tak baik. Huwa a'lamu biman ittaqa, Allah yang menilaikan siapa yang bertakwa. Siapa bertakwa, Allah Ta'ala tahu.
Dalil ala anna zakata huwa taqwa. Jadi kita tahu diri kita, tak payah kita puji. Kalau orang puji, kita stop. Kalau orang puji kita sengih suka tu, orang perasan tu. Sebab itulah para ulama kita ni, kalau dalam majlis orang puji dia, stop. La, dia kata, ana al-faqir ilallah, aku ni al-faqir ilallah, bukannya patut dipuji. Baik, kita pun tak benar orang keji kita pun tak suka orang puji kita. Ni tidak ni sekarang ni. Beratur anak murid mari nak bersalam dengan tok guru, berjalan atas luntuk, tek mari. La, itu melampau nama dia tu. Tak ada pun sahabat-sahabat berjalan atas lutut nak pergi bersalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ajar anak murid ketaksuban yang melampau, ini juga membuka pintu-pintu puji tapi dikeji pada syarak. Wal iazubillah. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah dulu setakat tu. Insya-Allah kita akan sambung ayat 33 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.